Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian, selamat kita berjumpa sekali lagi. Sekiranya sebelum ini kita diperingatkan bahawa sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah sesuatu bulan yang mana kita perlu untuk muhasabah diri kita, setakat mana mantapnya akidah kita, setakat mana kita bersungguh benar-benar hendak memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar Allah Subhanahu Taala akan terus menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah. Maka kali ini apa yang saya nak bawa pada diri kita ialah dalam bulan Ramadan satu lagi peristiwa yang sebenarnya mengajak kita untuk muhasabah diri kita ialah peristiwa yang dipanggil sebagai Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra adalah perang pertama yang umat Islam telah melibatkan diri, dan ia berlaku pada 17 Ramadan 2 Hijrah. Pentingnya Perang Badar Al-Kubra ini terletak pada beberapa fakta-fakta tertentu, dan selepas saya menghuraikan nanti beberapa rentetan peristiwa itu, kita akan dapati mengapa rupa-rupanya Perang Badar ini merupakan perang yang pertama dengan fakta-fakta tertentu yang Allah Subhanahu Taala telah takdirkan. Baik, apa telah berlaku menjelang Perang Badar? Bila umat Islam di Madinah dapat tahu bahawa ada rombongan perniagaan yang dimiliki oleh pihak-pihak kafir Quraisy sedang dalam perjalanan nak kembali ke Mekah, maka mereka atas sebab-sebab tertentu pergi untuk menyerang rombongan itu dan untuk berhadapan dengan pihak kafir Quraisy. Masa umat Islam nak pergi, yang jumlah yang nak pergi ini ialah 317 Muslim, dan mereka berhadapan dengan golongan kafir Quraisy yang seramai 1,000 musyrikin. Dan 1,000 musyrikin ni pula 700 pakai unta, 100 pakai kuda. Maknanya segi tenaga askar dengan askar, nisbahnya 1 Muslim 3 musyrikin. Yang Muslim ni pula kelengkapannya tak seberapa banyak. Now, bila nak pergi menuju ke tempat nak bertempur tu, maka mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat. Kemudian ada seorang golongan Ansar pun tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, Rasulullah berhenti kat tempat ni atas sebab wahyu ke ataupun disebabkan Rasulullah punya pendirian sendiri, pemikiran sendiri?" Jadi Rasulullah pun kata, "Ini adalah sebab pendapatku." Jadi golongan Ansar ini, wakil golongan Ansar ini pun kata, "Ya Rasulullah, kita jangan berhenti kat sini. Kita berhenti kat satu tempat. Kat satu tempat tu dia ada perigi. Ada perigi, kalau kita berperang kat situ, kalau askar kita perlu air, ada air. Kalau katakan musuh nanti berkeperluan air, dia nak cuba dapat air kita, kita boleh pertahankan. Tempat itu lagi strategik." Maknanya nak guna bahasa kita lah ya, maknanya itu idea. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat yang sangat-sangat mulia. Walaupun baginda seorang rasul, tapi untuk perkara itu baginda tetap akur bahawa pendapat sahabat itu ketika itu berdasarkan kemahiran dan juga maklumat yang lebih jitu, lebih terperinci. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju untuk pergi ke tempat yang diperkatakan, dan tempat itulah dipanggil sebagai Badar. Maka berlakulah pertempuran kat situ. Nah, di situlah nama peperangan itu dipanggil Perang Badar Al-Kubra. Jadi apa yang telah berlaku masa Perang Badar itu? Kita ada 317 Muslim lawan dengan 1,000 orang kafir musyrikin daripada golongan Quraisy, dan mereka ini pula lengkap dengan 700 unta, 100 kuda. Segi logiknya,
segi logiknya patutnya kita kata habislah golongan Muslim. Kenapa manusia kalau dia guna logik dia kata habis? Sebab dia mengukur kemampuan berdasarkan kekuatan duniawi. Sedangkan berlakunya perang Badar itu di dalam bulan Ramadan adalah satu daripada takdir Allah nak buat kita sedar. Nak menang atas apa-apa, jangan sekadar kita bergantung pada kekuatan duniawi. Kita juga kena bergantung pada kekuatan yang mana manusia tak mampu untuk bayangkan kekuatan itu. Dan kekuatan itu ialah kekuatan yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab mengikut setengah-setengah kisah daripada para sahabat dan juga ada golongan kafir Quraisy, mereka mengatakan bahawa kenapa masa bertempur itu mereka nampak seolah-olah ada manusia-manusia yang berjubah putih datang membantu umat Islam dalam peperangan itu. Nah, itu dikatakan adalah daripada golongan para malaikat. Habis daripada peperangan itu, daripada 317 orang Islam, 14 telah syahid berbanding dengan 70 kafir Quraisy yang telah terbunuh dan 70 kafir Quraisy yang telah ditawan, yang lain semua lari lintang pukang. Dan selepas peperangan itu, para sahabat pun duk fikir, apalah nak buat dengan 70 tawanan ini? Sebab orang Islam ketika itu tak pernah ada tawanan perang. Jadi berlakulah perbezaan pendapat. Majoriti mengikut pendapat Sayyidina Abu Bakar, mengatakan kita simpan mereka sebagai tawanan perang disebabkan mereka ini ada ilmu, kita ajar, kita letak mereka selama mereka jadi tawanan perang untuk mengajar anak-anak orang Islam membaca, menulis dan sebagainya. Tapi Umar pula mengatakan bahawa tidak, mereka ini telah lawan kita dan mereka ini harus dipancung. Nak ringkaskan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dan firman-Nya untuk mengiyakan pendapat Sayyidina Umar. Tapi bila Sayyidina Umar dapat tahu pendapat dia yang diiyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa Sayyidina Umar buat? Dia tidak kata pada sahabat-sahabat lain, "Itulah aku dah kata, kamu tak mau dengar." Tak ada. Tapi dia sekadar melafazkan syukur, alhamdulillah. Baik, sidang penonton sekalian, apa iktibar yang kita nak ambil daripada Perang Badar Al-Kubra? Pertama sekali, kita kalau kembali balik, kita flashback balik pada nasihat pendapat orang Islam sahabat Ansar itu yang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa dalam apa-apa yang kita nak buat, kita mesti akur pada pendapat mereka yang paling arif. Maknanya kalau kita pegang pada mereka yang paling arif dalam satu-satu hal, insya-Allah tindakan kita bukanlah merupakan satu tindakan yang nampakkan kebodohan diri kita. Keduanya, kalau kita kembali pada bagaimana 317 orang Islam boleh menang atas 1000 kafir Quraisy, dan kita dapati bahawa kafir Quraisy lengkap dan masih orang Islam boleh menang. Iktibar kedua ialah kita kena yakin dalam hidup nak capai apa-apa matlamat yang Allah redha, kita mesti kuat segi kualiti kita, bukan sekadar kuantiti. Kalau kita rasa kita nak menambat hati jiwa manusia semata-mata berdasarkan kuantiti, ini satu perkiraan yang silap. Ketiganya, walaupun kita benar dalam apa-apa sekalipun, jangan sekali-kali kita angkuh sebagaimana yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, penuh tawaduk, walaupun Allah Subhanahu Taala yang mengiyakan pendapatnya. Sekian untuk kali ini, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.